Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak komited memperkasa peranan Petroleum Sarawak Berhad Petros. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Haji Openg memberitahu langkah ini bagi menerajui keterlibatan negeri dalam industri minyak dan gas, terutama dalam sektor hiliran. Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu ia dapat dicapai dengan adanya hak pengurusan di dalam pengawal seliaan perlombongan darat termasuk pengedaran gas. Ia sekaligus mampu mempertingkat penyertaan Petros di kawasan pengeluaran petroleum di kawasan luar pesisir. Jelasnya lagi, usaha ini juga bertujuan mendapatkan bekalan gas semula jadi bagi mendorong agenda pembangunan industri. Ini termasuk pembentukan pusat petrokimia dan pelan pemprosesan gas bagi memenuhi peningkatan permintaan liquefied petroleum gas di dalam negeri. Beliau berucap demikian dalam majlis makan malam Petros serta Oil Mining Lease Handover di Kuching. Sementara itu, Pengerusi Petros Tan Sri Dato' Amar Hamid Bugo memberitahu bahawa Petros akan berusaha untuk mencapai kadar pertumbuhan ekonomi sebanyak 8% ke arah menggandakan keluaran dalam negara kasar menjelang tahun 2030. Penyukatan Tanah Hak Adat Bumi Putera NCR melalui Seksyen 6 terdahulu oleh kerajaan bertujuan bagi menanda tanah kumpulan penduduk supaya tidak diceroboh atau dijual beli oleh pihak lain. Ia tidak seperti yang sering dimanipulasikan oleh pihak tertentu yang mengatakan penyukatan melalui Seksyen 6 adalah untuk kerajaan mengambil tanah tersebut daripada penduduk. Menjelaskan perkara tersebut, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing ketika berucap pada Majlis Mesra Rakyat Dun Samalaju di Rumah Engkabang, Batu 14, Jalan Bintulu Miri. Malah, kata Tan Sri Dr. James lagi, tanah yang telah disukat menggunakan Seksyen 6 tidak dapat dijual kerana ia milik kelompok rumah panjang secara bersama. Ini berbeza dengan situasi tanah yang telah disukat menggunakan Seksyen 18 dan sudah memiliki geran hak milik tanah. Justru katanya, apa yang dilakukan kerajaan negeri kini bagi memastikan pemilikan tanah NCR terus terpelihara, malah kerajaan tidak pernah berhasrat untuk merampas tanah milik rakyat. Program jangkauan komuniti pertanian yang sedang giat dilaksanakan adalah kesinambungan daripada usaha kerajaan menyukat tanah agar ia diusahakan bagi memastikan peningkatan ekonomi penduduk. Menurut Presiden Parti Rakyat Sarawak itu, ditambah dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya yang sedang rancak dilaksanakan, ia mampu menghubungkan tanah penduduk. Belanjawan 2021 perlu memberi lebih tumpuan kepada usaha meringankan beban kehidupan rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berharap pembentangan belanjawan pada 6 November depan akan menyediakan bantuan dan insentif yang dapat mengurangkan beban dan tekanan hidup rakyat. Dato' Abdul Karim berkata pandemik COVID-19 telah memberi kesan dan menjejaskan kehidupan harian masyarakat dan pembentangan belanjawan perlu mengambil kira bantuan dalam pelbagai kapasiti untuk membantu rakyat meneruskan kehidupan dan meningkatkan kembali ekonomi. Dan harapan saya adalah apa-apa yang hendak dibentangkan itu sedikit sebanyaknya dapat meredakan dan dapat memberi mengurangkan beban rakyat. Tak perlu sangatlah berkenaan dengan big prasarana dan sebagainya. Tapi pada masa ini, untuk tahun ini saya rasa apa yang perlu diusahakan oleh kerajaan adalah untuk meringankan beban rakyat. Menteri itu ditemui media selepas merasmikan program Jelajah Belia Sarawak 2020 untuk Dewan Undangan Negeri Tupong di Kuching. Dalam pada itu, beliau berharap insentif membantu penggiat industri pelancongan turut diberi perhatian. Industri pelancongan domestik antara yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dan pertumbuhan industri tersebut dijangka berlaku perlahan berikutan pelbagai kekangan. Justru Dato' Abdul Karim mengharapkan belanjawan kerajaan persekutuan akan mengambil kira bantuan terhadap penggiat industri seperti pihak penginapan, taman negara, penyedia makanan dan pengangkutan untuk terus kekal bersaing.
Sementara itu, Datuk Abdul Karim yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata penganjuran program Jelajah Belia Sarawak JBS di seluruh pelosok negeri ini merupakan sebahagian usaha kerajaan untuk mendapat input golongan belia demi pembangunan golongan berkenaan. Jelasnya menerusi JBS yang kini telah dianjurkan di 18 lokasi seluruh Sarawak, pihak kerajaan khususnya Kementerian Belia dan Sukan berpeluang berkomunikasi bersemuka dengan para belia untuk berkongsi idea, aspirasi dan cadangan selain mendengar keluhan golongan belia di peringkat akar umbi. Dato' Abdul Karim menambah luahan hati naluri golongan tersebut bukan hanya setakat untuk didengari semasa program berlangsung. Sebaliknya, dapatan pada program tersebut akan digunakan untuk membantu pihak kementerian merangka dasar polisi dan program yang bersesuaian dengan kehendak dan keperluan belia. JBS juga katanya menjadi wadah untuk mencokil, mengasah dan memberi peluang kepada belia setempat untuk turut serta dengan aktiviti kerajaan selain melatih barisan pelapis kepimpinan negeri dan negara. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Fazruddin Abdul Rahman dalam ucapannya berkata JBS merupakan ruang mesyuarah untuk mendengar aspirasi dan keluhan belia secara dua hala. Menerusi komunikasi sedemikian, kerajaan dapat menyediakan persekitaran yang kondusif kepada rakyat, khususnya golongan belia dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, kerjaya, sukan dan peluang perniagaan. JBS bagi Dun Tupong merupakan siri ke-18 penganjurannya daripada 40 siri yang telah dirancang. Program tersebut telah bermula pada April tahun lepas di Asajaya. Pembangunan yang lebih rancak di Limbang akan dapat dilihat dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ia setelah mengambil kira impak pembinaan jalan pintas yang akan menghubungkan Lawas, Limbang, Miri seperti yang dirancang kerajaan negeri sebelum ini. Jelas Datuk Dr. Abdul Rahman, usaha itu membolehkan daerah utara di negeri ini tidak lagi terasing selain dapat dihubungkan dengan kawasan-kawasan lain dengan lebih baik. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota menambah, setiap pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksana di Limbang tetap akan diteruskan demi manfaat rakyat. Beliau bercakap demikian pada program Jelajah Armada Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Sarawak di Kampung Patiambun, Limbang. Sementara itu, susulan satu kes positif COVID-19 yang dikesan di daerah Limbang semalam, Datuk Dr. Abdul Rahman menyatakan kes tersebut bukan jangkitan tempatan. Justru beliau menasihati kepada penduduk Limbang tidak perlu bimbang selain menjaga kebersihan bagi mengelak jangkitan. Program Juh Berambih di Miri Anjuran Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak kini ditukar kepada konsep rakaman tanpa penonton. Berikutan daerah Miri kini yang berstatus kuning selepas merekodkan 7 kes positif COVID-19 semalam. Pengarah Penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, pelbagai aktiviti untuk mendekati masyarakat di Bandaraya Miri telah dirancang namun terpaksa dijadualkan semula bagi keselamatan semua pihak. Menurut Abdul Hadi Muhammad Yusof, beberapa program diteruskan untuk rakaman tanpa penonton bagi siaran di saluran RTM kelak, selain lokasi penganjuran juga ditukar daripada di Miri Times Square ke Koko Cabana Miri. Antara program yang diteruskan untuk rakaman adalah persembahan kebudayaan, anugerah carta Sapa Juara Lagu Iban, selain persembahan bermukun dan pentas Christmas. Kita telah merancang awal Jom Berambih itu pada awalnya kita ingin adakan di kawasan yang agak terbuka, yang mana boleh menerima kunjungan orang ramai, sekitar 100 hingga 200 orang. Tetapi memandangkan keadaan COVID telah mula melanda Bandaraya Miri ini, yang mana daripada zon hijau telah bertukar kepada zon kuning, maka kita telah mengubah konsep kita, yang mana kita merakamkan program-program kita tanpa penonton. Beliau turut memberitahu pendengar dan penonton boleh mengikuti program-program berkenaan yang disiarkan secara langsung di media sosial, iaitu Facebook RTM Sarawak dan Miri FM. Beliau ditemui pemberita selepas program Tanggungjawab Sosial Korporat RTM Miri di Pusat Orang Cacat Sarawak POCS Cawangan Miri di Kem Piasau Miri. Program berkenaan telah dirasmikan oleh Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan, Miza.